Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita boleh mula kot. Boleh lah. Suara okey, suara. Jelas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, dikasihi sekalian. Ini kita akan majlis kita pada ini, saya akan menyampaikan dua hadis dan juga zikir. Hadis musalsal dipanggil. Apa makna hadis musalsal? Hadis, dalam pengajian hadis terdapat satu istilah yang disebut dengan al-hadis al-musalsal. Hadis al-musalsal ialah hadis yang secara beruntun atau berantaian pada setiap rawinya dalam menyebutkan sifat yang sama, baik perkataan, perbuatan atau kedua-duanya sekaligus, atau berkaitan dengan sifat penyampaian dan masa riwayat tempatnya. Jadi kesimpulannya hadis musalsal ni adalah hadis yang mana seorang perawi menyampaikan kepada anak muridnya dengan suatu ucapan yang tertentu. Sebagai contohnya, hadis yang kita akan baca nanti, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Nabi Muaz bin Jabal, kata Nabi kepada dia, "Ya Muaz, inni uhibbuka." Wahai Muaz, aku sangat kasih kepada kamu. Maka janganlah kamu lupa untuk membaca doa. Ada riwayat menyatakan umum membaca doa dan ada riwayat menyebutkan khusus membaca doa sebaik selesai kamu mengerjakan salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Muaz apabila dia nak sampaikan hadis itu kepada anak muridnya, dia akan sebut yang sama juga. Sesungguhnya aku kasih kepada kamu. Maka jangan lupa untuk kamu membaca doa sebaik saja kamu selesai salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian anak murid pada Muaz, bila dia nak sampai ke hadis itu, dia akan sebut yang sama juga. Dia sebut yang sama juga. Itu dipanggil hadis musalsal. Dan di sana ada hadis musalsal yang berkait dengan tempat. Contohnya musalsal hari Arafah. Jadi kena tunggu hari Arafah lah untuk menyampaikan hadis tu. Setahun sekali saja para ulama akan menyampaikan hadis tu, kerana orang yang nak sampai ke hadis tu dia mesti berada di Arafah, di padang Arafah. Dan ada hadis musalsal hari raya. Jadi kena tunggu hari raya lah untuk bacakan hadis tersebut, insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, hadis musalsal ni banyak. Ada hadis musalsal berjabat tangan, ada hadis musalsal mengira dengan jari, selawat yang 5. InsyaAllah waktu lain, insyaAllah ada kesempatan nanti anak akan baca kepada tuan-tuan sekalian hadis musalsal selawat yang 5, di mana Nabi mengira dengan jarinya. Jadi sahabat yang menerima daripada Nabi pun menghitung dengan jari. Jadi begitulah juga yang menerima daripada sahabat menghitung dengan jari sampai kepada
guru anak yang sampaikan salawat itu pun dia menghitung dengan jari di depan anak, dan anak pun akan sampaikan kepada tuan-tuan sekalian pun dengan menghitung 5 dengan jari juga. Ya. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma barik ala Muhammadin, Allahumma salim, Allahumma sallim, Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma sallim, Allahumma barik, Allahumma arham, Allahumma tahannan. Ya. Salawat, salam, barakah, rahmah dan juga tahannan. Hannanah. 3. 5. Jadi hari ini kita tumpukan pada 2 hadis. Dan di samping ada tadi, pagi-pagi tadi ada yang minta tadi, zikir 7 tadi ni, maka kita guna juga kesempatan hari ini untuk anda menyampaikan 7 zikir yang untuk diamalkan pada setiap hari bagi tuan-tuan dan sekalian yang belum memiliki amalan yang lain sebagai amalan tetap harian. Hadis musalsal yang pertama, dipanggil musalsal bil awaliyah ataupun hadis rahmah. An Amr bin Dinar, an Abi Qabus, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Diriwayatkan daripada Amr bin Dinar radhiyallahu rahimahum. Diriwayatkan daripada Amr bin Dinar rahimahullah dari Abi Qabus rahimahullah dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Tuhan Ar-Rahman, yakni Tuhan yang Maha Pengasih. Kasihanilah orang-orang yang di bumi, nescaya akan kasih kepada kamu orang yang berada di langit, yakni malaikat yang berada di langit. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Mustadrak Al-Hakim, Sunan At-Tirmizi dan beberapa kitab hadis yang lain. Semuanya melalui Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Hadis ini dinamakan dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Iaitu musalsal dengan hadis yang pertama. Kerana perawi dalam rantaian sanad bermula dari rawi yang menerimanya dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya ke bawah. Tak kala meriwayatkan hadis ini kepada perawi selepasnya, beliau akan menyebutkan, yakni hadis ini adalah hadis yang pertama yang saya dengar atau saya baca di hadapan si fulan, yakni perawi sebelumnya ataupun guru saya. Jadi ini dipanggil para ulama muhaddisin, ahli hadis. Bila dia buka majlis pengajian hadis, inilah hadis yang pertama dia akan baca. Inilah hadis yang pertama dia akan baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kasihanilah makhluk yang berada di bumi, nescaya akan kasih kepada kamu makhluk Allah yang berada di langit, yakni malaikat-malaikat Allah. Maka setiap bermula daripada Sufyan ibnu Uyainah, dia akan kata, ya, inilah hadis yang pertama yang aku terima daripada guruku. Berantailah sampai kita pada ini. Ana pun mendengar yang sama juga daripada guru ana, bapa guru ana, iaitu Syekh Muhammad Abduh Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdul Nur An-Naili Al-Hasani, Syekh Abdul Qayyum Ulamullah Rahmati, Syekh Qasim Al-Bahri. Jadi semua mereka setelah menyebutkan hadis ini, maka mereka menyatakan inilah hadis yang pertama yang kami dengar daripada guru kami. Jadi sama juga lah tuan-tuan dan sekalian. Anda baca hadis ini kepada tuan-tuan dan sekalian. Anda sebut kepada tuan-tuan, inilah hadis yang pertama yang saya terima daripada guru saya yang disebut tadi. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kenapa hadis ini menjadi hadis yang pertama? Secara berantaian daripada murid kepada guru. Sejak 1000 tahun yang lalu. Daripada Sufyan ibnu Uyainah lagi sampai hari ini. Kerana ikatan guru dengan murid ini adalah ikatan rahmah, kasih sayang.
Ya, kenapa Allah Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril kepada Muhammad? Karena kasih. Kasih kepada hamba-hambanya. Kalau Allah tidak berikan wahyu, mereka tidak kenal Allah. Bila mereka tidak kenal Allah, mereka tidak kenal jalan Allah. Bila mereka tidak kenal jalan Allah, nescaya mereka akan diazab Allah di akhirat. Jadi kerana kasih, Allah mengutuskan malaikat Jibril. Kerana kasih, malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Kerana kasih, Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabat. Kerana kasihlah para sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Kerana kasihlah tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Dan kerana kasihlah tabi'in menyampaikan dan kepada generasi berikutnya. Dan kerana kasihlah alim ulama bertungkus lumus menyampaikan agama kepada kita. Jadi kerana itu, ya, ikatan ilmu ini sebenarnya merupakan ikatan silaturahim yang lebih kuat daripada ikatan kekeluargaan sendiri. Kerana di akhirat nanti, sama-sama kita yang ada pertalian murid dan guru ini, jika ikhlas kepada Allah Ta'ala, akan dapat saling beri syafaat di antara satu sama lain. Adapun sanad daripada ana melalui guru ana sampai kepada Nabi SAW sebagaimana berikut. Ambil salah seorang guru lah. Walaupun tadi anda mendengar hadis ni daripada beberapa orang guru, tapi ambil sanad seorang guru saja, iaitu guru sanad ana, iaitu Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal. Jadi melalui Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal ini, ana mewarisi sanad keseluruhan kitab-kitab hadis. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, dan begitu juga sekalian hadis-hadis musalsal. Tiap-tiap tahun, bermula daripada tahun 2010-2011, dan akan turun lebih kurang 10 hari untuk bertemu dengan dia, baca kitab hadis dan sebagainya. Cuma dalam tahun yang mutakhir ni, kerana dia berada di Yaman, di Sana'a, di Hudaidah. Oleh kerana Yaman tidak aman hari ini, jadi tak dapatlah nak turun berjumpa dengan dia. Dan cuma baru dalam awal tahun ini, sempat bertemu dengan dia. Dia berada di Madinah sekarang ni, dan dia pesanlah supaya ana hadir ke Madinah. InsyaAllah ada rezeki, bolehlah ana hadir kepada dia insyaAllah. Jadi ada rezeki dengan tuan-tuan bersekalian nanti, insyaAllah tuan-tuan boleh ambil sebab dia masih hidup. Jadi sanad akan lebih dekat lah. Dia masih hidup lagi. InsyaAllah kita ada buat majlis khusus dengan Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, insyaAllah. Kata dia mendengar hadis ini daripada beberapa guru beliau, antaranya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani sebagai hadis pertama. Selain daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dia juga mendengar hadis ini daripada Syekh Sadiq Al-Ghumari, Syekh Al-Lahji dan sebagainya. Cuma dalam majlis ini kita turunkan sanad dia satu jalur saja, iaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah, qaddasallahu ruhahu. Antaranya Syekh Yasin Al-Fadani mengambil daripada Syekh Ali bin Falih Al-Zahiri dan Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Mukhallalati, di mana mereka menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Falih bin Muhammad Al-Zahiri, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Muhammad Syekh Falih bin Muhammad Al-Zahiri ini ayah kepada Syekh Ali bin Falih tadi, yang menerima daripada Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi Al-Khattabi, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Umar bin Abdul Karim Al-Attar, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Ahmad bin Ubaid Al-Attar Al-Dimashqi, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Saleh bin Ibrahim Al-Jinini, yang menerimanya sebagai hadis pertama dari Syekh Muhammad Abdul Rabbi Rasul Al-Barzanji, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama daripada Syekh Abdul Baqi Al-Ba'li Al-Hambali rahimahumullah. Kita ambil masa sikit lah tuan-tuan sekalian, sebut setiap nama ni, nak ambil berkat. Nak ambil keberkatan, dia panggil ulama. Walaupun kita dengan Rasulullah dah jauh 1000 tahun lebih, tapi mereka yang menghubungkan kita.
Seolah macam kita ni nasab lah, nasab yang tak putus dengan Nabi SAW. Kita bukan ambil ilmu daripada buku semata-mata, tapi kita ambil ilmu daripada alim ulama walaupun dalam sekadar satu hadis. Yang menerimanya dari Syekh Abdul Baqi Al-Ba'li Al-Hambali, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Mansur Al-Bahuti Al-Hambali, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Yusuf Ibnu Syekh Zakaria Al-Ansari, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Ibrahim bin Abi Bakr Al-Wasiti, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Sadruddin Muhammad bin Muhammad Al-Maidumi, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Abdul Latif bin Abdul Mun'im bin As-Saiq Al-Harani rahimahumullah, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Ibni Al-Jauzi, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Abu Sa'ad Ismail bin Saleh Al-Muazzin, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Abu Salah Ahmad An-Nasaiburi Al-Muazzin, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Abdul Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Bazaz, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Syekh Abdul Rahman bin Bish Al-Hakam Al-Abdi, yang menerimanya sebagai hadis yang pertama dari Sufyan bin Uyainah Al-Hilali rahimahullah. Sufyan bin Uyainah, ini Sufyan bin Uyainah ni tok guru pada Imam Syafi'i. Tok guru pada Imam Syafi'i. Yang menerimanya dari Amru bin Dinar rahimahullah. Kan kita selalu dengar kan, Ibnu Dinar, Amru bin Dinar, ini salah seorang daripada awliya Allah. Yang menerimanya dari Abi Qabus rahimahullah, yang menerimanya dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Yang kedua-duanya Abdullah pun sahabat Nabi, Amr bin Al-As pun sahabat Nabi, yang menerimanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sanad kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai meneruskan tradisi yang diwarisi dari ulama-ulama terdahulu, maka saya menyampaikan bahawa Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna. Saya menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan semua yang hadir dalam majlis inilah, bahawa Nabi SAW ada bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama'. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Kasihanilah orang yang di bumi, nescaya akan kasih kepada kamu, hamba-hamba Allah yang berada di langit. Sesungguhnya inilah hadis yang mula-mula saya dengar dari bapa guru saya tadi, dan saya mengijazahkannya kepada tuan-tuan sekalian sebagaimana yang diijazahkan kepada bapa guru saya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, hadis musalsal dengan mahabbah. Mahabbah ni makna kasih sayang. Hadis musalsal dengan kasih sayang. Berkata Imam Ibnu Abi Ad-Dunya, salah seorang muhaddisin, wafat tahun 281 Hijrah. Hadis ini sebenarnya ada dalam Sunan Abi Daud pun ada, dalam Sunan Tirmizi pun ada. Cuma kita ambil satu jalur pada hari ini, iaitu daripada jalur Imam Ibnu Abi Dunya, salah seorang ahli hadis yang hidup seangkatan dengan Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, seangkatan dengan Imam Ibn Majah. Cumanya nama dia tak semasyhur ulama-ulama hadis yang lain, dan dia banyak juga karangan-karangan, insya-Allah. Ada satu karyanya yang ada terjemahan, nama tajuknya Al-Yaqin. Tajuknya Al-Yaqin, ada terjemah. Nipis saja karyanya itu, hadis-hadis yang dia riwayatkan daripada Nabi SAW melalui rantaian dia sehingga kepada Rasulullah, berkait dengan keyakinan, iman dan yakin. Dan saya pernah baca hadis ini dan menyampaikan sanadnya. Dan insya-Allah ada masa nanti, belum masa lebih kurang sejam jugalah untuk kita baca hadis tersebut, hadis-hadis tersebut. Jadi berkata Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Teruskan. Al-Jarawi memberitahu kami, katanya Amru bin Abi Salamah memberitahuku, katanya Abu Ubaidah Al-Hakam bin Abdah memberitahu kami, katanya Haywah bin Syuraih memberitahu kami,
hadis dari Uqbah bin Muslim, dari Abi Abdurrahman Al-Hubuli, dari As-Sunabihi, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menceritakan. Hadis ini daripada Mu'adz. Daripada Mu'adz menceritakan, Nabi bersabda kepadaku, kata Nabi, aku sesungguhnya mengasihi kamu, wahai Mu'adz. Maka berdoalah kepada Allah. Jadi sebagai tanda kasih Nabi kepada Mu'adz ni, Nabi mengajar Mu'adz doa. Iaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu dan mensyukurimu serta memperelokkan ibadahku kepadamu. Hadis ini dalam Sunan Abi Daud pula. Okay, seterusnya dalam Sunan Abi Daud ada sikit lafaz beza. Mu'adz menceritakan, Rasulullah memegang tanganku. Ini Sunan Nabi Daud. Kata Mu'adz, Nabi pegang tangan dia. Dan Nabi berkata kepada dia, wahai Mu'adz, demi Allah, aku sesungguhnya benar-benar mengasihi kamu. Maka aku mesan kepada kamu, wahai Mu'adz, jangan lupa berdoa di hujung setiap solat kamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu dan mensyukurimu serta memperelokkan ibadah kepadamu. Mu'adz, bila Nabi pesan dekat dia begitu, maka Mu'adz turut memesan yang sama kepada anak murid dia, iaitu Sunabihi. Sunabihi ni siapa? Tabi'in. Tabi'in yang menerima hadis daripada Mu'adz. Dan Al-Sunabihi juga turut mesan yang sama kepada Abu Abdurrahman, anak murid dia, iaitu tabi'in yang mengambil hadis daripadanya. Darjat hadis ini, kata Imam Ibnu At-Tayyib, hadis inilah sahih dari segi sanad dan juga tasasulnya. Dari segi rantaian pun sahih juga. Terusnya lagi. Okey, lagi. Okey, maksud hadis musalsal bil mahabbah ini, dia panggil musalsal ni rantaian kasih sayang dia panggil. Kenapa? Kerana hadis ini dinamakan hadis musalsal bil mahabbah kerana setiap perawi akan mengucapkan ucapan yang sama sebagai yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz, iaitu aku sesungguhnya mengasihi kamu, maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi. Sanad hadis ini. Saya, Ahmad Adnan bin Fazil, mendengar hadis ini dari guru saya, dari beberapa orang guru saya, iaitu Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Ahdal, Syekh Abdul Nur An-Naili Al-Hasani, Syekh Abdul Qayyum Ulamullah Rahmati, Syekh Muhammad Abdul Syuja' Abadi, dan berapa lagi, semua mereka berkata, aku mengasihi kamu semua, kerana ketika anda mendengar hadis itu, bukan seorang saja, tapi ada lagi rakan-rakannya yang lain. Jadi dia guna bahasa, aku mengasihi kamu semua, mana yang berada dalam majlis bersama dia itulah, ataupun yang mendengar hadis daripada dia, maka berdoalah oleh kamu semua, sebagai doa yang diajar Nabi pada Mu'adz tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berikutnya saya catatkan sanad hadis tersebut melalui jalur guru sanad saya, iaitu Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Ahdal. Menurut beliau, hadis tersebut didengarnya dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, yang mendengarnya dari Syekh Muhammad Abdul Baqi Al-Laknawi. Ini melalui jalur India lah, Laknau, melalui jalur India. Tadi hadis yang pertama tadi melalui jalur Arabnya. Dari Syekh Abdul Mahasin Al-Qawaqiji, dari Syekh Muhammad Habib Al-Sindi, dari Syekh Said Ahmad bin Sulaiman Al-Hajjab, yang menerima dari Syekh Abdul Khaliq bin Abi Bakar Al-Mizjaji, yang menerima dari Syekh Abdul Salam Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdal, yang menerima dari Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, yang menerima dari Syekh Muhammad bin Bahauddin Al-Babili, yang menerima dari Salim bin Muhammad As-Sanhuri, yang menerima dari Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qami, yang menerima dari Al-Hafiz dari As-Sayuti. Ini sampai kita kepada Imam Sayuti. Alhamdulillah, sanad kita ini sampai kepada Imam Sayuti rahimahullah. Yang menerima daripada Abu At-Tayyib Ahmad bin Ahmad Al-Hijazi, yang menerima dari Syekh Majduddin Ismail bin Ibrahim Al-Hanafi,
yang menerima dari Al-Hafiz Abu Sa'id Al-Ala'i, yang menerima dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Urmui, yang menerima dari Syekh Abdul Rahman bin Makki, yang menerima daripada Al-Hafiz Abu Tahir As-Silafi. Syekh Abu Tahir As-Silafi menerima daripada Muhammad bin Abdul Karim, yang menerima daripada Syekh Abu Ali Isa bin Shazan Al-Qusar Al-Misri, yang menerima dari Syekh Ahmad bin Sulaiman An-Najjar, yang menerima dari Al-Hafiz Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya, yang menerima dari Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi, yang menerima dari Amru bin Salim At-Tinisi, yang menerima dari Al-Hakam bin Abdah. Al-Hakam bin Abdah menerima dari Haywah bin Syurai, yang menerima dari Uqbah bin Muslim, yang menerima dari Abu Abdul Rahman Al-Hubuli, yang menerima daripada As-Sanabihi. As-Sanabihi menerima dari Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua perawi tadi menerima dengan lafaz dia panggil atau menyampaikan dengan lafaz, aku kasih kepada kamu kerana Allah, maka jangan lupa, ataupun maka aku mesankan kepada kamu, bacalah setiap kali kamu selesai daripada salat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka sebagai meneruskan tradisi yang diwarisi dari ulama-ulama terdahulu, maka saya mengucapkan kepada sekalian hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian yang berada dalam majlis ini, aku mengasihi kamu semua kerana Allah, maka berdoalah kepada Allah sebagaimana doa yang dipesan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Muaz bin Jabal tadi, iaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bacalah sebanyak mana setiap kali berdoa, terutama sekali setiap selepas salat. Kerana ada hadis pertama tadi tak sebut lepas salat, ada pun hadis yang kedua sebut selepas salat. Maka ijazahnya, maka saya dengan ini mengijazahkan dengan ijazah khusus bagi hadis-hadis di atas, dan dengan ijazah umum bagi seluruh penulisan saya dan riwayat-riwayat yang sahih dari guru-guru saya, mengikut syarat yang ditetapkan oleh ahli hadis asar kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang hadir, dengan pesanan adalah bertakwa kepada Allah dan mentaatinya, serta mendoakan sekalian guru-guru yang berjasa kepada Islam juga umat Islam. Al-Mujiz yang berijazah, Al-Faqih ila rahmati rabbih, Ahmad Adnan bin Fazil, pada tarikh yang diberkati pada hari ini 29 Ramadan 1443 Hijrah, bersamaan 1 Mei 2022, dan pada jam sekarang ini 9.29 pagi. Yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi tuan-tuan yang nak tanda tangan tu, macam mana nak tanda tangan ya? Tak apalah, nanti kita nak fikir tengoklah macam mana nak tanda tangan, send dalam ni ke ataupun post ke. Kalau post, tuan-tuan kena bagi duit lah, duit post lah ya. Jadi tak simpan tanda tangan pun tak apa, tak ada masalah. Itu semua sebagai prosedur duniawi saja. Tapi kalau anak tu memang anak nak lah daripada guru tu, anak minta mereka tanda tangan. Dan ada yang berdepan, Syekh Qasim Al-Bahri, itu berdepan lah. Dan Syekh Sulaiman Ahda tadi, itu berdepan dalam majlis. Yang lain tu semua melalui murasalah dan juga majlis yang diadakan secara dipanggil dalam talian macam kita ni lah. Kerana ada yang duduk di Jazair dan ada yang di India. Syekh Abdul Qayyum Rahmati itu Pakistan. Kerana hadis dalam talian lah, membaca hadis, membaca Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Nasa'i 20, Sunan Ibnu Majah diberikan dalam 21 hari. Ya, 21 hari ya. Sunan Abi Daud pun 21 hari. Itu baca teks Arab. Dan insya-Allah bila kita dah mula majlis ni, lepas ni insya-Allah akan buat majlis untuk pembacaan hadis lah. Insya-Allah bagi tuan-tuan yang berminat untuk hadir, tapi makan masa panjang. Dan kena mujahadah lah, sebab dia bukan ada huraian apa. Baca hadis saja.
tuan-tuan mendengar hadis saja. InsyaAllah. Jadi bagi yang berminatlah, bagi tuan-tuan yang uh, madai tuan-tuan berselia dengan hadis, dengan tuan-tuan mengaji dengan mana-mana ulama semua sudah madai insya-Allah. Cuma yang nak orang kata apa, nak yang ingin mengambil hadis secara bersanad, itu insya-Allah kita akan buat majlis lah selepas ini. Majlis semua hidup. Majlis semua hidup. Kenapa menghadiri majlis dengan Syekh tadi ni seumur hidup. Mana bila mereka buka saja majlis, mana kena hadir lah. Sebagai anak murid tu kena hadir. Kalau tak boleh hadir tu kena minta excuse lah. Minta dipanggil orang kata apa? Minta ta'azur. Ya. Begitulah. Okay, Alhamdulillah selesai hadis yang terakhir majlis kita pada ini. Ini bagi tuan-tuan dan perempuan yang belum ada lagi amalan zikir harian. Tuan-tuan boleh ambil zikir 7 ini. Tapi yang dah ada itu al-masyghul la yushghal kata ulama. Yang dah sibuk jangan disibukkan lagi. Nanti tuan-tuan akan tinggal apa yang ada. Karena tuan-tuan akan tinggal amalan-amalan yang sudah ada. Ahabul amal Allahi adwamuhu ilal qalla. Amalan yang terbaik di sisi Allah, yang paling disukai oleh Allah, kata Nabi SAW, ialah yang berterusan walaupun sedikit. 7 zikir harian ini merangkumi istighfar 100 kali, selawat 100 kali, tahlil 100 kali. Tahlil iaitu la ilaha illallah. Hauqalah 100 kali, iaitu la haula wala quwata illa billah. Tasbih. Tasbih kalau di segi lafaz yang pendeknya subhanallah. Tapi di sini ni tasbih beserta dengan tahmid dan istighfar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali setiap hari. Kemudian hasbi Allah wa ni'mal wakil 100 kali. Dan al-baqiyatus salihat, iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Cara beramalnya mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali. Diikuti dengan bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian astaghfirullahalazim 100 kali. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim 100 kali. Kemudian la ilaha illallah 100 kali. Kali yang ke-100 la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kali yang ke-100. Kali yang ke-100. Ada seorang tu dia ambil daripada anak, dia silap dengar. Dia berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak apalah. Tapi lambat habislah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ikut yang dijazahkan la ilaha illallah itu 99 kali, yang ke-100 itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti dengan la haula wala quwata illa billah 100 kali. Diikuti dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Diikuti dengan hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Dan diikuti dengan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Ditutup dengan doa. Doa apa sajalah. Ya, kalau dalam risalah kecil yang nak buat itu, ada yang minta yang nak hantar personal itu, risalah buku kecil itu, di ujung tu ada doa daripada Quran hadis yang nak himpunkan. Dan dalam buku kecil itu ada fadilat lah. Kerana semua hadis tadi, zikir-zikir tadi sebenarnya zikir daripada sunnah Nabi. Zikir daripada hadis Nabi, cuma diatur oleh ulama untuk mendisiplinkan kita. Sanad. Zikir-zikir harian ini merupakan wirid asas bagi tariqah Rabbaniyah yang diijazahkan kepada saya oleh guru saya, itu Syekh Dr. Abdul Latif Saleh Al-Farfuri Al-Hasani. Sebenarnya Syekh Saleh Al-Farfuri Al-Hasani pun dia ada juga sanad hadis rahmah, hadis mahabbah tadi. Tapi ana tak dapat direct dengan dia. Ana dapat melalui anak murid dia. Syekh Al-Faqir. Syekh Faqir
agak lambatlah selepas dia meninggal. Syekh Saleh Fafur, kerana cuma dapat sanad zikir daripada dia, tapi tak dapat sanad hadis daripada dia. Sanad dia setelah dia meninggal, barulah anda dapat sanad hadis daripada dia, tapi melalui anak murid pada anak murid dia. Ya, anak murid pada anak murid dia. Iaitu Syekh Saleh Al-Faqir. Syekh Saleh Al-Faqir. Jadi tuan-tuan Rasulullah gitulah, kalau kita rajin minta dengan ulama ni sanad ni, kita akan sampai. Mana lalu kok mana pun akan sampai. Ana ada sanad yang melalui Tok Kenali, melalui guru ana di Kuliah Islam dulu, Syekh Ustaz Ahmad Muhtar. Melalui Syekh Zudi, Mahmud Zudi. Pondok Kedah, Pondok Lanai. Anak murid dia lah. Lalu kot situ sampai pada Tok Kenali. Jadi kita ni kalau rajin minta dengan alim ulama ni, nanti kita akan kok mana ulama sebut, ulama mana pun kita akan sampai. Ada ulama, ada setengah kita tak minta pun dia bagi. Ada setengah kalau kita minta saja dia bagi. Kena dia muka mulut lah. Kerana orang Melayu ni dia berat mulut. Orang Melayu ni dia agak satu ada sifat dia agak pemalu. Dia kadang-kadang dia mengaji lama dengan Tok Guru Arab. Dia mengaji lama. Anak-anak perempuan hafiz Quran, dia mengaji sampai habis daripada umur dia berapa? Daripada dia umur 13. Sampai dia sekolah menengah habis pun dia hafiz Quran. Kemudian masuk buat diploma pun hafiz Quran juga. Tapi nak tanya dia, sanad ambil tak? Dia kata entah, tak minta pun. Mana dia. Tapi dia mengaji tu bersanad lah. Sebab tidak ada guru yang tahfiz yang tidak ada sanad. Tapi kalau anak murid tak minta, dia tak bagilah rantaian sanad tu. Kalau minta baru dia bagi. Tapi kalau anak minta lah. Semua guru-guru yang anak jumpa tu anak akan minta. Jadi zikir harian ini merupakan wirid asas bagi tariqat Rabbaniyah yang diijazahkan kepada saya oleh guru saya Syekh Dr. Abdul Latif Saleh Al-Farfuri Al-Hasani sebagai pertalian guru dan murid. Dan untuk keberkatan mudah-mudahan diberkati Allah, berikut yang saya kemukakan sanad beliau yang bertalian dengan para awliya Allah as-salih hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya Ahmad Adnan bin Fadil menyambungkan sanad tuan-tuan para guru saya. Kerana anak sendiri pun rasa tak ada keahlian lah. Anak nak talqinkan zikir ni kepada tuan-tuan sekalian. Kerana sebenarnya dia sanad hadis, sanad dia panggil zikir ni dia perlu kepada mursyid yang benar-benar. Dan sana tak layak lah nak jadi mursyid tuan-tuan. Cuma nak sambung sanad saja. Nak sambung sanad kepada beliau, dan dia sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau. Dan Allah memberi, dengan mudah-mudahan ada di kalangan tuan-tuan besar yang beramal dengan zikir ni akan sampailah pahala kepada dia juga, insya-Allah. Jadi saya menyambungkan tuan-tuan sekalian kepada guru saya Syekh Dr. Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Farfuri Al-Hasani melalui guru beliau. Maknanya melalui beliau tu sambung pada Syekh Makki Al-Kattani, Syekh Muhammad yang sambung kepada Muhammad Ja'far Al-Kattani, melalui Syekh ni melalui ni makna kita nak sampai kepada Rasulullah ni. Kita nak sampai kepada Rasulullah. Rantaian zikir ni akan sampai kepada Rasulullah melalui Syekh Muhammad Al-Habsyi. Syekh Muhammad Al-Habsyi pula sampai kepada Rasulullah melalui Syekh Abdul Qadir Al-Faituri. Syekh Abdul Qadir Al-Faituri pula sampai kepada Rasulullah melalui guru beliau Syekh Zafir Al-Madani, melalui Syekh Al-Arabi Ad-Darqawi, Syekh Ali melalui Syekh Ali Al-Jamal, melalui Syekh Said Al-Arabi, melalui Syekh Ahmad Al-Fasi, melalui Syekh Qasim Al-Qasasi, melalui Syekh Muhammad Al-Fasi, melalui Syekh Abdul Rahman Al-Fasi, melalui Syekh Yusuf Al-Fasi, melalui Syekh Abdul Rahman Al-Majzub, melalui Syekh Ali Al-Sanhaji, melalui Syekh Ibrahim Al-Faham, melalui Syekh Zarub Al-Fasi, Syekh Ahmad Zarub. Jadi kalau tuan-tuan biasa dengar orang tarekat ataupun orang sufi sebut saya ni ambil tarekat melalui Syekh Zarub. Inilah individunya, Syekh Ahmad Zarub.
Al-Fasi, melalui Syekh Ahmad Al-Hadrami, melalui Syekh Yahya Al-Qadiri, melalui Syekh Ali Wafa, melalui Syekh Muhammad Bahr Al-Shifa, melalui Syekh Daud Al-Bakhili, melalui Imam Ibn Athaillah As-Sukandari, pengarang kitab Hikam. Ada rantaian sanad kita melalui dia. Melalui Imam Abdul Abbas Al-Mursi, guru kepada Imam Ibn Athaillah. Melalui Imam Abu Hashim Al-Syazili, ini tarekat Al-Syazili, pengasas syarikat Al-Syazili. Melalui Imam Abdul Salam Al-Mashishi, guru pada Imam Syazili. Melalui Imam Abdul Rahman Al-Madani, melalui Imam Abu Muhammad Al-Salih, melalui Imam Abu Madian Al-Shu'aib. Ini ada hikam Abu Madian. Selalu mungkin tuan-tuan ada yang pernah mengaji hikam Abu Madian. Inilah orangnya. Melalui Syekh Abu Abdul Qadir Jalani. Ini Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ma'ruf dan seliana. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Melalui Abu Sa'ad Al-Mubarak Al-Mukharrimi, Imam Al-Hakkari, melalui Abu Faraj Al-Turtusi, melalui Imam Abdul Fadal Al-Tamimi, melalui Imam Abu Bakar Al-Shibli. Ini seorang awliya Allah. Selalu kita dengar kisahnya Imam Al-Shibli, An-Nu'mani, Imam Abu Bakar Al-Shibli. Kemudian melalui guru beliau Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid, selalu dengar Imam Junaid Al-Baghdadi. Melalui Imam Ma'ruf Al-Qarhi, ini Pak Awliya Allah. Imam Daud At-Ta'i, melalui Imam Al-Habib Al-Ajami, melalui Imam Hasan Al-Basri, biasa dengar Imam Hasan Al-Basri, melalui Sayyidina Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi, kepada Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zukhruna wa Maulana wa Sayyiduna Muhammadin ibni Abdullah. Itulah Nabi yang kita kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan itu saya menyambunglah sanad tuan-tuan sekalian melalui zikir ini. Bagi tuan-tuan yang nak beramallah. Ini zikir harian. Kalau tuan-tuan dah ambil itu, mana kena selesaikanlah 700. 700 dipanggil tiap-tiap hari lah. Sebagai zikir harian, sama ada nak selesaikan pagi, siap-siap pun boleh. Ataupun tuan-tuan nak bahagikan pagi 3, petang 4, ataupun pagi 2, petang 2, malam baki selebihnya 3, itu pulang pada tuan-tuan. Yang pentingnya tiap-tiap hari itu 700 kali. Jadi tuan-tuan sekalian, demikianlah ana mengijazahkan kepada tuan-tuan sekalian bagi yang nak beramal. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan kena faham, ijazah yang nak bagi ini, zikir ni ijazah barakah. Bukan bai'ah. Bai'ah ni dia panggil bai'ah tahkim. Bai'ah ni tuan-tuan kena ambil daripada orang yang ahli lah. Yang mana bai'ah dia panggil tahkim ni, tuan-tuan kena ikut betul lah. Kena ikut sirah guru. Maknanya apa yang nak berikan ni sebagai ijazah zikir. Zikir ni adalah hadis Nabi. Tuan-tuan tak dapat ijazah pun insya-Allah pahala sama juga. Cuma ijazah ni sebagai keberkatan supaya kita ni mengambil daripada guru, guru mengambil daripada guru sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tamatkan majlis kita, ada tuan-tuan pun nak tanya kemusykilan, tumpukan pada hadis tadilah. Hadis 3 hadis tadi ni. Kalau ada tuan-tuan muskil, kalau yang nak beramal, yang zikir tadi, kalau tuan-tuan tak pasti macam mana nak beramal, tuan-tuan boleh tanya insya-Allah. Supaya tuan-tuan dapat beramal dengan baik insya-Allah.
bagi tuan-tuan yang nak ambil selawat, kerana banyak terima ijazah tapi tak semualah ana yang dapat ana amalkan. Tapi ana boleh berikan kepada tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan nak beramal, insya-Allah. Ada satu lagi selawat 40 yang selawat yang terdapat dalam semua kitab-kitab hadis. Ini ijazah yang sampai kepada ulama muhaddisin iaitu Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Syekh Zakaria Al-Kandahlawi pun selawat dipanggil yang ada dalam Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Syekh Zakaria ni seorang muhaddisin ahli hadis. Dia mengeluarkan semua selawat-selawat yang ada dalam kitab hadis tu, dia himpunkan dalam satu risalah, dijadikan sebagai amalan harian dan juga mingguan pada hari Jumaat. Itu pun ada sanad dia, bagi tuan-tuan yang nak beramal pun boleh minta, insya-Allah. Kita cuma kena buat majlis lain lah. Agak panjang juga nak baca 40 selawat tu. Dan kalau tuan-tuan dah ada selawat lain, tak perlu ambil dah baca selawat lain. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak beramal dengan selawat yang maksur, zikir harian dengan selawat yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan boleh ambil selawat durat 40 Imam ataupun Syekhul Hadis Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Boleh ambil, insya-Allah. Dengan sanad yang sampai kepada beliau dan seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh ambil juga. Dan bagi tuan-tuan yang nak ambil Syekh Sulaiman Al-Ahdal, tadi pun dia ada bagi dekat ana. Bagi tuan-tuan yang mungkin nak beramal, bagi amalan tuan-tuan sekalian, satu amalan untuk perlindungan daripada jin, syaitan, dan juga orang kata apa, kok lah tuan-tuan terlibat dengan orang kata apa, masalah orang yang kemasukan jin dan syaitan dan sebagainya pun ada Syekh Sulaiman bagi dekat ana, dan dia sebut, dia kata amalan itu adalah amalan yang dia ambil daripada guru dia ambil daripada guru dia. Itu semua ada tak silap 5 ayat Quran. 5 amalan ayat Quran. Itu yang ana sebutlah. Ana tak sempat nak beramal, tapi kalau tuan-tuan sekalian nak ambil boleh, anda boleh sambungkan ijazah itu kepada tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, yang ni memang anda beramal, dan insya-Allah elok kalau tuan-tuan ambil bentuk anak-anak. Kerana Syekh Sulaiman Al-Ahdal, dia kata dia menerima daripada guru dia menerima daripada guru dia. Bila jumpa kanak-kanak, sebut baca 7 nama Allah, 7. Ya baru. Yang ni boleh ambil terus yang ni. Yang ni pun ijazahkan sekarang ni juga, insya-Allah. Tuan-tuan jumpa kanak-kanak lah. Yang pegang kepala dia, tuan-tuan baca ya baru 7 kali. Ya baru tu nama Allah. Ya baru, wahai Tuhan yang Maha memberi kebaikan. Ya baru. Wahai Tuhan, ya Allah, wahai Tuhan yang memberi kebaikan, 7. Kemudian ya syahid. Aku nama Allah Ta'ala juga. Ya syahid. 7 kali juga. Ya syahid. Kemudian diikuti dengan, tuan-tuan baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sehingga habis, paling baik 7 kali. Tapi kalau tak boleh 7 kali, tuan-tuan baca sekali pun cukup. Kadang-kadang kanak-kanak ni nak tunggu sampai 7, dia teriak lah apa semua kan. Baca ringkas. Sekali lagi ya. Bila-bila masa tuan-tuan jumpa kanak-kanak, cucu ke, anak ke, ataupun orang suruh tuan-tuan tahnik, belah mulut ke dan sebagainya, pegang bubur dia tu, baca ya baru. Kemudian ya syahid. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Insya-Allah anak ni dengan keberkatan tu, nama Allah Ta'ala juga dengan inna anzalna itu akan terjaga akhlaknya, akan terjaga tubuh badannya, insya-Allah Ta'ala. Jadi amalan ni tidaklah ada dalam mana-mana hadis. Yang tuan-tuan cari hadis, ini amalan ulama.
amalan alim ulama zaman berzaman untuk dipanggil khusus untuk kanak-kanak lah, untuk anak-anak, insya-Allah. Okey, jadi anak ijazahkan kepada tuan-tuan sekalian untuk tuan-tuan amalkan, insya-Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada soalan sebelum Terima kita kasih tutup? Ustaz. Ya, sama, insya-Allah. Terima. Terima kasih Ustaz. Saya terima. Sama, insya-Allah. Ya. Selamat Raya Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Selamat Hari Raya Ustaz. Okey, Selamat ya. Jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Hari Raya, Mak Aida batin semua. Ya, maaf lahir batin. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Saya terima Ya, banyak sama. memang ni. Ya, sama, insya-Allah. Ya, okey. Okey, kita berhenti sini ya. Anda akan putuskan ya. Ya. Cabil tu. Ijazah. Terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Maaf lahir batin.